Assalamualaikum dan salam syarikat sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 14 Oktober 2021 bersama saya Alfairis Jemurin. Tumpuan berita, Hospital Medan COVID-19 Miri telah siap dibina bagi menampung keperluan pesakit COVID-19 di bahagian Miri. Menurut Menteri Bertanggungjawab Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri yang juga Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin, komitmen dan kerjasama semua pihak terdiri daripada kerajaan dan swasta telah membolehkan Hospital Medan COVID-19 Miri dapat dibina. Saya masih ingat dalam beberapa masalah di agensi iaitu Club Disaster Management Committee, saya telah pun meminta, banyak kali meminta, iaitu satu tambah, iaitu katil ataupun di ICU, Miri Hospital needs urgently we need to increase the number of ICU beds. And Miri Hospital is not only for Miri alone, but also for Mipang and also Rawat. Beliau berucap demikian dalam majlis penyerahan Hospital Medan COVID-19 Miri sumbangan Mercy Malaysia dan Sarawak Shell Berhad pada Rabu. Hospital Medan COVID-19 Miri yang terletak di tempat letak kereta awam Hospital Miri boleh menampung seramai 66 orang pesakit kategori 3 dan 4 sahaja. Terdahulu, Pengarah Hospital Miri Dr. Jack Wong Siu Yu melahirkan rasa syukur di atas kerjasama dan sumbangan daripada Mercy Malaysia dan Sarawak Shell Berhad dalam mendirikan Hospital Medan COVID-19 Miri dengan segera. Dan dalam usaha untuk menambahkan katil di Hospital Miri, pihak kami amat bersyukur kerana permohonan kami telah pun diterima oleh pihak Mercy Malaysia yang untuk mendirikan Hospital Medan ini. Dan seterusnya di mana kelulusan ini berlaku sebenarnya ditapati agak dengan sangat cepat. Dan saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk meluahkan perasaan bersyukur. Terima kasih kepada Shell Berhad yang mana atas koordinasi dan bantuan yang disalurkan, especially Mr. Jonathan, right, for all your help dalam perancangan dan juga saluran bantuan yang berterusan. Berita seterusnya, Pusat Jantung Sarawak menerima sumbangan 2 mesin hemodialisis di bawah inisiatif Bantuan Khas Pesakit Buah Pinggang BKPBP bernilai keseluruhan RM83,000. Penyerahan mesin itu disempurnakan oleh Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak Datuk Seri Fatimah Abdullah kepada Pengarah Pusat Jantung Sarawak Dr. Muhammad Asri Rifin dalam majlis penyerahan mesin hemodialisis di Pusat Jantung Sarawak pada Rabu. Menurut Datuk Seri Fatimah, BKPBP merupakan inisiatif kerajaan negeri untuk membantu meringankan beban pesakit buah pinggang di Sarawak yang memerlukan rawatan untuk penyakit buah pinggang yang telah diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMKN mulai tahun 2020. Bantuan ini merangkumi bantuan klinikal dan juga bantuan sokongan. Bantuan sokongan macam kata saya tadi, macam untuk tambang misalnya, pengangkutan. Terutama bagi kami orang di luar bandar, lokasi hospitalnya jauh, di mana rawatan dialisis itu dilakukan. Kadang-kadang terpaksa pakai bot, kadang-kadang pakai van sapu kita gamit. Jadi untuk dimasukkan di bawah bantuan sokongan iaitu pengangkutannya. Menurutnya, bantuan mesin hemodialisis tersebut dapat menambah bilangan mesin sedia ada berikutan pertambahan bilangan pesakit yang menjalani rawatan di Pusat Jantung Sarawak. Selanjutnya, Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak Pusaka telah diberikan mandat untuk membangunkan industri buluh yang lestari untuk meningkatkan ekonomi tempatan. Perkara ini dimaklumkan Menteri Muda Pembangunan Bandar Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar merangkap Timbalan Pengurusi Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Talif Saleh dalam sesi temu bual eksklusif di pejabatnya, Wisma Sumber Alam pada Rabu. Bamboo is one of the easiest plant to handle. It's robust, it's durable and whatnot, and it's fast growing. Dalam 2-3 tahunnya dah dapatnya. Jadi dari segi latar belakang kalau di Malaysia, kalau kita lihat jumlah jenis bambu lebih kurang 70 jenis. There are over 70 jenis of bambu species in the whole of Malaysia. But out of 70, 50 di Semenanjung, hanya 20 di Sabah Sarawak species. Out of the 70, only 12
species are really commercial. Dalam pada itu, beliau yang juga pengerusi Sarawak Bamboo Industry Development Sabit turut memberitahu kerajaan Sarawak turut menyokong usaha tersebut dengan memberikan peruntukan untuk industri tersebut dari peringkat akar umbi. The state government is committed to that by providing finance to develop the bamboo from beginning. Research, R&D important, dan juga benih. Kita nak membangunkan nursery untuk mengeluarkan at least 500,000 seedling untuk ditanam ke seluruh negeri. So we are targeting about 10,000 hectares, is it? 10,000 hectares for the whole state. Beralih dengan perkembangan di Bintango, Menteri Muda Hal Ehwal Korporat dan UKAS Dato' Abdullah Saidul menyifatkan belanjawan negeri Sarawak 2022 berjumlah 10.6 bilion ringgit sebagai berjiwa rakyat kerana memberi tumpuan kepada pembangunan di kawasan luar bandar. Menurut adun semop itu, belanjawan yang diumumkan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg harus disambut baik oleh rakyat di kawasan pedalaman di seluruh Sarawak kerana meletakkan keutamaan merapatkan jurang keselesaan antara kawasan bandar dan luar bandar. Mewakili warga serta penduduk DUN N42 Semop, saya ingin menyampaikan ucapan ribuan terima kasih serta penghargaan serta syabas kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Jo kerana telah mengumumkan satu bajet yang agak besar dalam sejarah Sarawak, iaitu sebanyak 10.6 lebih kurang 10.6 bilion ringgit. Dan agak teruja kerana daripada jumlah tersebut lebih daripada hampir 70% sebenarnya yang bernilai 6.6 bilion adalah ke arah pembangunan negeri. Daripada jumlah 6.6 bilion, 70% adalah sebahagian besar adalah ke arah pembangunan di luar bandar. Sekali lagi, bajet ini adalah satu bajet yang berjiwa rakyat dan juga satu bajet yang memberi tumpuan ke arah pembangunan di luar bandar untuk merapatkan jurang keselesaan antara bandar dan selesa. Beliau berkata demikian kepada media selepas mengadakan perjumpaan ringkas bersama masyarakat setempat dan upacara ringkas penyerahan tapak peruntukan MRP bagi pembinaan tandas awam di Medan Selera, tebingan Sungai Bintango pada Rabu. Dato' Abdullah menambah bajet kali ini juga memberi berita gembira kepada rakyat apabila sebahagian daripadanya digunakan untuk bantuan khas Sarawak Sayang BKSS siri ke-8 yang berjumlah lebih 285 juta ringgit. Sebahagian daripada bajet ini juga akan digunakan ke arah untuk bantuan kebajikan BKSS siri ke-8 yang berjumlah 285 juta lebih. Dan sekali lagi ini akan memberi manfaat kepada mereka yang masih terjejas oleh oleh ancaman COVID dari segi pendapatan dan sebagainya, kebajikan rakyat dan sebagainya. Terdahulu, Dato' Abdullah menyempurnakan penyerahan tapak pembinaan tandas awam di Medan Selera, tebingan Sungai Bintango di bawah peruntukan MRP berjumlah RM149,000. Beliau turut menyerahkan sumbangan MRP kepada JKKK Kampung Muhibah Zon 5 berjumlah RM2,600 untuk pembelian peralatan ICT. Selain itu, 2 masjid dan 1 surau di kawasan Dun Semop menerima sumbangan khas sempena Maulidur Rasul. Di Kuching, Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Undang-Undang, Hubungan Kerajaan Negeri, Persekutuan dan Pemantauan Projek, Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali turun padang untuk menyerahkan cek RM250,000 kepada Gereja St. Paul Seal Kandis pada Rabu. Penyerahan cek menerusi peruntukan rumah ibadah agama-agama lain tahun 2021 tersebut disampaikan kepada Naib Pengurusi Gereja St. Paul Seal Kandis, Geoffrey Mahmat. Beliau yang juga adun semariang memaklumkan kerajaan Sarawak sentiasa prihatin dengan memperuntukkan geran menerusi unit hal ehwal agama-agama lain UNIFOR. Kita lihat jadi inilah kerana keprihatinan dan kita bersyukur kita ada kerajaan GPS yang begitu inklusif sekali. Kerajaan negeri kita pertama kali satu-satunya kerajaan di Malaysia yang menubuhkan unit
untuk agama-agama lain uniform. Di mana dalam uniform ini kita memberi peruntukan kepada gereja-gereja. Jadi ini merupakan kali pertama dan negeri yang hanya satunya negeri di seluruh Malaysia itu. Jadi ini menunjukkan kita memang harmoni. Kita macam satu keluarga serumpun. Tak kira agama Kristian ke agama Islam ke agama Buddha ke, kita semua adalah sekeluarga besar. Dalam pada itu, Datuk Sharifah turut memberitahu peruntukan bagi menambah baik tempat letak kereta dan penambahan keperluan gereja telah diluluskan bagi keselesaan dan kesejahteraan pihak gereja St. Paul Seoul Kandis. Manakala di Sarike dengan proses pemberian dos ketiga dan dos penggalak vaksin COVID-19 oleh Pejabat Kesihatan Bahagian Sarike telah bermula pada Rabu bertempat di Klinik Kesihatan Sarike. Adun report Datuk Sri Huang Tiong Si dan Pegawai Kesihatan Bahagian Sarike Dr. Emmanuel Joseph Fong Sung antara individu yang menerima dos penggalak itu pada Rabu. Menurut Dr. Emmanuel, dos ketiga dan dos penggalak itu bukanlah bermakna vaksin yang telah diberikan sebelum ini tidak memberi kesan pelindungan klinikal, sebaliknya untuk memberi pelindungan tambahan. Katanya terdapat 1,306 dos jenis Pfizer disediakan untuk bahagian Sarike dengan sasaran diberikan kepada petugas barisan hadapan seperti kaki tangan perubatan, PDRM, bomba, rela, wakil rakyat, residen dan pegawai daerah. Sementara itu, Datuk Sri Huang berharap pemberian dos ketiga dan dos penggalak ini dapat membawa Sarawak keluar daripada krisis pandemik COVID-19. Selanjutnya mengenai laporan harian COVID-19 dengan Sarawak mencatatkan 1,165 kes positif baharu pada Rabu melibatkan 39 daerah menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 227,675 kes. Daerah-daerah yang melaporkan kes adalah seperti yang tertera. Dalam pada itu, JPBN Sarawak menerusi kenyataan media memaklumkan sejumlah 1,150 atau 98.71% kes baharu dalam kategori 1 dan 2, manakala 15 atau 1.29% dalam kategori 3, 4 dan 5. JPBN Sarawak turut melaporkan 13 lagi kes kematian dari 4 hingga 12 Oktober 2021. Sementara itu, sebanyak 3 kluster baharu diisytiharkan iaitu kluster Menuang Limbang, kluster Ensurai Limbang dan kluster DTI Berkenur Subis. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Alfaris Jemuri dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan klip video mengenai langkah pencegahan COVID-19. Pastikan anda sentiasa mematuhi SOP yang telah ditetapkan bagi mengelakkan penularan dan jangan leka. Salam UKAS.